الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan tambahilah dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang bermaksud yarfa'illahu, sentiasalah Allah akan mengangkat darjat. Pertama, orang-orang beriman dari kalangan kamu. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama. Darajatin, beberapa darjat ketinggian. Baik, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan Allah yang mengangkat darjat manusia. Dan dalam ayat ini surah Mujadilah ayat ke-11 Allah menyebutkan yarfa'. Yarfa' ini kalau mengaji bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari' lil hadir wa mustaqbal. Cakap Melayu apa dia fi'il mudhari'? Cakap orang kampung saya present continuous tense. Makcik, orang kampung itu kaum putih lah. Jangan tanya kampung mana. Kampung belah-belah London sana lah. Jadi kalau present tense, ini present continuous, maknanya sentiasa. Kalau past tense, maknanya dah lepas. Ini dah sentiasa Allah akan mengangkat darjat. Dua golongan. Satu, orang beriman. Itu kelebihan kalau kita jaga iman, kuatkan iman, teguhkan iman, Allah angkat darjat. Yang kedua yang Allah sentiasa mengangkat darjat ini orang berilmu, utul ilma,
Kalau mengaji bahasa Arab, alif lam itu dipanggil alif lam ma'rifah. Maknanya orang yang punya ilmu pengetahuan yang fardu ain, ilmu agama. Allah angkat darjat mereka. Kata para ulama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tengok hadis-hadis Nabi, satu darjat ke satu darjat itu tingginya antara langit dan bumi dan langit. Itu tingginya darjat orang yang berilmu. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan ialah berhubung dengan ilmu. Jadi itu kelebihan kalau orang punya ilmu agama, menuntut ilmu agama, tak kiralah di universiti ke, di mana saja, termasuklah di sebuah masjid ini. Batu datang kita niat kita nak tuntut ilmu agama, baik, Allah akan mengangkat darjat. Yang keduanya tingginya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan orang yang mengajarkan ilmu ini, orang belajar ilmu, makhluk-makhluk di air, makhluk-makhluk di darat, mendoakan mereka. Allah doakan mereka, mereka minta pada Allah ampunan dan rahmat dari kepada Allah untuk orang yang mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Siapa yang minta tu? Makhluk-makhluk di dalam air, ikan-ikan, mendoakan kita. Begitu juga makhluk-makhluk di darat. Tengok burung-burung yang melihat tuan-tuan datang tapi dengan adab-adab dan niat-niat yang betul. Jadi malam ni yang kita nak bincang ialah berhubung dengan adab-adab kita menuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim wa ta'allum, majlis ilmu. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu kalau tengok di dalam Al-Quran cerita bab ilmu ni banyak, tentang ilmu Allah Ta'ala. Dan kalau kita tengok di dalam hadis Nabi pun banyak bincang ilmu. Antaranya sabda Nabi SAW, ta'allamul ilma, belajarlah olehmu akan ilmu agama itu. Wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah wal waqar, dan belajarlah ilmu itu untuk mendapat ketenangan dan merendahkan diri. Wa tawadda'u, dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang yang mengajarkan kepada kamu ilmu Allah Ta'ala itu. Jadi ini adab-adab. Cuma di situ nak disebutkan tentang tingginya ilmu, sehingga Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, adakah sama orang berilmu dengan orang tak ada ilmu? Sama ke tak sama? Tak sama. Allah tanya sama ke tidak? Tidak. Kerana itulah bila kita sebut ilmu, orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang memuliakan, orang yang hadir, semuanya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mukaddimahkan dahulu sebelum kita masuk bincang adab. Mengapa adab? Mengapa adab ilmu ni yang kita nak bincang malam ini? Para jemaah dirahmati Allah, apa tujuan Allah utuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalau tengok dalam Quran, tengok dalam hadis, apa tujuan Allah utuskan Rasul? Maka kalau tengok dalam Quran, dalam hadis, pertama Allah utuskan Rasul ini untuk betulkan akidah. Dulu orang sembah berhala, dulu orang sujud kepada busut, pada kayu, pada batu. Nak dibetulkan akidah kita ni sujud pada Allah. Itu satu tujuan Allah utus Rasul, nak betulkan akidah manusia.
Yang kedua Allah utuskan Rasul nak mengajar kita ibadat. Macam mana beribadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, jual beli, nikah, kahwin. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang syariat. Itu yang kedua. Macam mana mentadbir negara, mentadbir dunia, macam mana kita menjalankan hukuman kepada penjenayah, itu syariat. Yang tiga Allah utuskan Rasul li utammima makarimal akhlak. Sabda Nabi hanya saja diutuskan saya ni nak perelokkan akhlak. Akhlak inilah namanya adab kita. Tiga. Jadi tiga ni dipanggil ilmu yang wajib kita belajar. Ilmu akidah tauhid, ilmu fiqh syariah, ilmu akhlak. Orang panggil ilmu tasawuf, itu ilmu akhlak ni. Maka itu mengapa kita bincang malam ni dalam bab adab. Adab ini dia masuk dalam bab akhlak. Tuan-tuan, akidah bagus dah, ibadah faham dah, halal haram sah batal. Tapi kalau tak ada adab, maka adab itu menyempurnakan amal. Adab dia menyempurnakan amal. Adab dia meninggikan amalan kita. Maka itu hari ini banyak orang beramal kadang-kadang tak beradab. Bila tak beradab, amalnya sah, cuma kita tak tahu tinggi mana markah dia. Contoh kita sembahyang ni kan menghadap kiblat. Kita belajar menghadap sembahyang ni kena ada wudu, menghadap kiblat, masuk waktu, tutup aurat. Itu namanya ilmu fiqh. Di mana ilmu adabnya, akhlaknya? Akhlaknya sembahyang ni pakailah baju yang cantik-cantik. Ini sembahyang pakai baju Megadeth, Chromox, Iron Maiden, Def Leppard. Makcik tahu ke benda apa ni? Ngangguk Ni gambar tengkorak sembahyang ni, tengkorak. Saya tanya makcik-makcik, sah ke tak sah sembahyang? Sah. Tapi beradab tak? Tak beradab. Menghadap Allah. Malaikat pun confuse. Yang sembahyang ni manusia ke setan sembahyang? Malaikat tak tanya. Itu adab kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, ambil olehmu perhiasan-perhiasan. Maknanya nak pergi sembahyang ni kena berhias. Inda kulli masjid. Ini yang pakai cantik-cantik, gosok ni. Ini namanya akhlak kita. Ngadap Allah, raja segala raja. Ini ngadap Tuhan, laki-laki lah. Pakai t-shirt singlet. Singlet tu, singlet yang tak ada lengan. Angkat takbir, bulu ketiak berceragah. Sah ke tak sah? Sah. Tutup aurat. Akhlak tu. Cuba ngadap tuanku. Ampun tuanku, kena halau beb. Kata unit protokol, kurang ajar betul. Tak punya akhlak. Itu pentingnya akhlak. Semayang tadi sah, tapi di mana adab kita? Itu nampak, boleh faham mengapa penting adab ni, akhlak ni penting. Dia meninggikan amal kita. Kita ni beramal banyak dah. Baik tu kita sembahyang Allahu Akbar, tangan letak elok di dada ni. Jangan tengah sembahyang korek hidung. Sembahyang ni tak tengok pula, tengok jentik tepi, kurang asam tu. Mana adab kita sembahyang? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dilarang kita sembahyang ni goyang ni garu ni. Tengah sembahyang. Tuan-tuan tengok orang sembahyang ni. Ni Mekah banyak ni Mekah. Kita duduk sebelah dia, nak aku rasa nak singgung. Dia pun pakai serban tu kan, serban merah kan. Saya betulkan serban dia, janggut dia. Saya punya tension. Sah, tapi adab kita,
kita menghadap Allah tu patut waqar, dalam keadaan tenang, tunduk, rendah diri, sopan. Tu adab. Begitulah mustahaknya adab dalam kita menuntut ilmu. Jadi semua benda ni ada adab. Puasa pun ada adabnya. Puasa kena beradab. Sembahyang kena ada adab. Batu orang perempuan mayang pakai telekong, bagus dah. Hari ni moden pakai telekong gambar Frozen tu. Kalau makcik-makcik janganlah pakai telekong gambar Angry Bird. Meloya aku tengok lah. Tak ada hadapnya. Baju lekong Angry Bird. La ilaha illallah. Sah tapi tak beradab. Sah tapi adab kita. Saya dulu pernah jadi ejen. Bukan ejen lah, masuk member telekong Siti Khadijah tu. Saya ada kad dia, member card tu. Hebat tu. Bukan nak cerita yang itu. Saya cerita saya jumpa dengan bos Siti Khadijahnya tu, Tokyo dia tu. Dan saya masuk member dia. Dia cerita dia punya CSR dia, Corporate Social Responsibility. Antara corporate yang dia buat ialah dia letak telekong-telekong Siti Khadijah ni wakaf di RNR. 10 RNR sini, 10 RNR. Apa nak cerita lah? Nak cerita ustaz, hilang telekong tu. Hilang. Agaknya muslimat pakai telekong Siti Khadijah tu rasa ringan, bawa balik terus. Terlupa nak buka agaknya. Saya bukan nak cerita yang itu. Yang saya nak cerita, dia bawa balik rumah telekong tu. Sah ke tak sah dia sembahyang tu? Sah. Sebab syarat sah sembahyang apa dia? Tutup aurat, masuk waktu, tapi adab tu tak ada. Kalau ikut ilmu fiqh, tak sah sembahyang tu. Ikut ilmu fiqh sah. Ikut ilmu tasawuf tak sah. Sebab amal begitu ditolak, tak sah. Nak sebut pentingnya adab. Kita ni adab mustahak. Buka puasa, puasa sehari suntuk dah. Waktu berbuka, buka apa? No, Carlsberg. Punyalah jahanam. Carlsberg. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakas sumna wa bika amanna. Tegur yang nak legi, mabuk, nak beranak. Mana adab kita? Itu namanya adab tu penting. Baik, itulah adab meninggikan amal kita. Baik, begitulah dalam bab menuntut ilmu. Sebab itu mengapa perlunya kita ni banyak bicara bab adab dan akhlak. Hari ini yang runtuh adalah akhlak manusia. Kadang-kadang mayang bagus, pakai bagus. Saya pun kadang-kadang nasihat dekat pelajar-pelajar tahfiz Quran ke ma'had-ma'had ke madrasah-madrasah awak ni kadang bagus pakai, mayang bagus. Anak-anak muda gini kan, budak-budak pelajar pakai tudung labuh, setengahnya pakai niqab, naik kereta api. Bila makcik tua tu datang, buat masam je. Ya tak? Berdiri ya. Mana adab? Tiba-tiba budak yang pakai skirt pendek tu, silakan duduk makcik. Nampak? Budak tu tudung pun tak pakai. Kita ni kadang-kadang datang surau, datang masjid, belajar agama, adab tak ada. Adab tak ada. Mana orang pandang? Orang pandang selain kita ni ikut syariat, adab ni kena jaga. Kalau tidak, itulah masalah adab. Tu saya ceramah kat budak-budak sekolah agama ni. Janganlah kita ni kadang lupakan akhlak kita, adab kita. Jaga. Tengok macam mana suami isteri. Suami kadang-kadang bagus, isteri bagus. Sembahyang masjid berjamaah suami masjid. Tapi layan suami, minum bang, macam ni je bagi. Suami ni patut layan ni. Gelas ni, bertatang ni. Sila bang. Ini yang tak pergi masjid, yang tak sembahyang, jemput minum bang. Selagi abang tak minum, ayang tak minum. Baru betul. Ini yang di masjid, mana air abang? Air abang mana yang? Pakai moncong je. Bukan sini, orang lain. Orang sini buatlah. Tak ada adab. Mana air abang yang?
Awak tak buatkan abang air? Buat ni lah. Kita balik masjid penat. Mana adab tu? Tak ada adab tu. Itu sebab setengah lelaki suka pergi kedai tom yam. Ya, kat rumah. Makan apa? Kedai tom yam tu, abang nak makan apa, abang? Oh, ya kita. Saya tak pergi, orang bagi tahu. Punya beradab. Yang kat rumah apa? Tapi bukan makcik sini, tempat lain. Sekian dimaklumkan ni bau muqaddimah ni. Muqaddimah bab adab ni. Mustahak adab. Mustahak tu tak sebut lagi dekat GRO tu. Yang gedik-gedik tu. Tak. Gigil kita. Kat rumah tu gitu je jalan. Baik. Adab tuntut ilmu. Baru masuk tajuk. Yang pertama, sebab itulah mustahaknya adab. Maka begitulah kita nak mendapatkan ilmu. Maka yang pertama sekali kata para ulama, antaranya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama sekali betulkan niat kita tuntut ilmu. Apa niat kita tuntut ilmu? Kena betulkan. Gi ceramah, gi kuliah pertama sekali nak menghilangkan kejahilan diri kita. Tu niat kita. Yang kedua, supaya kita ni bila dah tuntut ilmu ni, nak hilangkan jahil, kita nak tahu macam mana ibadat yang betul. Yang kedua, niat kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mendekatkan dengan ilmu yang kita belajar ni supaya kita makin dekat dengan Allah. Yang ketiga kerana menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memang menyuruh kita ni tuntutlah ilmu. Itu niat kita yang pertama. Yang kedua, duduk dengan sopan. Duduk tu biarlah dengan sopan dan tidak bergurau senda dalam majlis ilmu. Duduk tu biarlah nampak sopan. Walaupun menyandar tu tak apalah, standard lah kan. Kita ni dah berusia, maklumlah. Nyandar tiang ke dinding ke, tak mengapa. Cuma biar sopan. Jangan dipanggil bergurau senda, jangan berbual-bual. Itu yang kedua adabnya. Yang ketiga, memandang dirinya sebagai orang yang rendah daripada hadirin yang hadir, supaya dia mendapat berkat seluruh hadirin. Cerita memandang diri rendah ni orang panggil merendahkan diri. Walaupun kita ni belajar tinggi, sebab dalam tempat saya mengajar ni, saya tak kenal tuan-tuan. Ada, kalau dulu saya mengajar di Shah Alam satu surau tu, yang tukang bancuh air tu profesor, dan dia pula profesor bahagian kimia. Memang ditugaskan dia bancuh air, sebab apa-apa engkau bahagian kimia. Tugas dia bancuh air. Buat air je. Kita pun ingat Pak Cik mana, panggil Pak Cik punya prof. Mana kita apa ada kisah. Dia bahasa kita tak kenal kan, rupanya profesor. Tapi kalau dalam ceramah, dia duduk atau merendah diri. Kita ni walaupun pangkat besar, setengahnya ada jawatan CEO, setengahnya pangkat datuk seri, walaupun kita rasa kita punya jawatan besar di luar, tapi dalam bab ilmu ni kena memandang guru yang memberikan kuliah ceramah itu, dia orang yang kita hormat. Ini bukan untuk saya ni. Ini saya ajar ni kalau datang tok-tok gua alim ulama tu. Jangan rasa kita lebih hebat daripada dia. Ini supaya apa? Supaya kita dapat berkat dalam majlis. Itu namanya buangkan ke tepi dahulu segala kedudukan kita. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma. Belajarlah olehmu akan ilmu, wa ta'allamu lil ilmi as-sakinah,
dan tuntutlah kamu ilmu itu dengan ketenangan, wal waqar, dengan cara rendah diri. Nabi kata, orang belajar ilmu ni, Nabi kata, hendaklah ada sifat rendah diri. Wa tawadda'u, bersikap tawaddu' terhadap orang yang mengajarkan kepadanya ilmu itu, dianjurkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keberapa dah? Yang keempat. Yang kelima, tidak melangkah di celah-celah para hadirin semata-mata nak duduk di bahagian hadapan. Ini sekiranya kita tadi dah rapat-rapat, jangan kita datang lambat, melangkah bahu orang, melangkah dipanggil peha orang. Sebenarnya bahu tu dilarang melangkah tu. Jangan langkah bahu orang nak pergi ke depan, kecuali kalau diundang dia ke hadapan. Sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW, apabila ada sebilangan sahabat datang menziarahi Nabi SAW. Di zaman hari itu Rasulullah pun tak kenal pemimpin masyarakat. Jadi bila datang, Rasulullah tanya, mana ketua kamu? Rupanya ketua dah duduk belakang. Nabi Abu Munzir namanya. Nabi panggil Abu Munzir, duduk sebelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu tak mengapa, kerana diundangnya untuk duduk di hadapan. Tapi kalau depan tu dah penuh, orang halang, jangan kita melangkah bahu-bahu hadirin semata-mata kita nak ambil tempat di hadapan. Itu yang kelima adabnya. Yang keenam, kalau ada ruang-ruang kosong, bolehlah kita isi, walaupun duduknya di pertengahan majlis. Duduk tengah-tengah kelompok itu, ada ruang kosong di tengah itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW an Abi Waqidin Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Disebutkan bahawa Rasulullah ketika sedang saat duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, orang ramai duduk keliling Rasul, id aqbala nafarun thalathatun, tiba-tiba datang satu kelompok orang yang di situ ada 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Datang 2 orang duduk dekat Nabi, yang seorang tu duduk jauh. Falamma waqafa ala Rasulillah sallama, yang 2 orang tu datang kat Nabi bagi salam pada Nabi, yang seorang lagi tengok dari jauh saja majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak mau nak masuk ke depan. Baik. Maka bila selesai majlis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, saya nak maklumkan kepada kamu, saya nak beritahu pada kamu, sabda Nabi, tadi ada 3 orang datang. 2 orang datang jumpa saya, salah seorang 2 orang datang mendekatkan kepada Allah, maka Allah dekatkan kepada saya. Dan 2 orang lagi dia malu-malu, dia duduk jauh-jauh, maka Allah juga malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling daripada majlis, maka Allah juga berpaling daripadanya. 2 orang ini, 3 orang ini, 2 orang jumpa Nabi, seorang duduk jauh. Masa majlis, seorang duduk, seorang lagi balik, seorang lagi duduk jauh saja. Ini jauh-jauh ni tuan-tuan ya, dengan maksud kalau kita ni boleh dekat-dekat. Tapi hari ni disuruh buat penjarakan, kenalah penjarakan. Cuma dalam suasana situasi zaman moden ni, kita tak boleh nak salahkan juga yang duduk jauh ni kadang-kadang. Sebab apa? Sebab setengah surau masjid ni saya tengok, kadang-kadang yang duduk di belakang tu lebih selesa, sebab dia kata speaker tu dekat gitu. Ada setengah masjid dulu, saya ingat saya mengajar masjid tu, yang dekat-dekat ni tak dengar.
Sebab bergaung, dia kata. Betul juga. Yang dekat bergaung. Macam surau tonton ni okey lah ni. Speaker ni kalau tak dengar ni gak saja ni. Sama ada speaker masalah ataupun loudspeaker dia tu masalah tu. receiver dia tu yang masalah tu barangkali ya. Itu kes lain. Kes dia nak mendengar jelas. Ini zaman dulu kan. Zaman dulu di mana ada loudspeaker dan macam-macam teknologi. Jadi yang jauh tu seolah-olahnya tak mahu nak dengar majlis ilmu. Nabi kata orang yang datang dekat saya tadi, Allah dekat dengan dia. Ada orang yang malu-malu, Allah pun malu-malu dengan dia. Ada yang tinggalkan majlis, Allah pun berpaling daripadanya. Itu sebabnya kita ni kalau ada majlis ilmu, adab kita masuk di ruang-ruang yang dekat dengan tempat yang kita boleh dengar ilmu-ilmu itu. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, apabila kita hadir itu hendaklah membawa buku dan menulis faedah-faedah yang telah didengar dan difahami. Ini pun antara benda yang perlu ada. Bawalah buku nota, bawalah dipanggil pensil-pensil untuk mencatat. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Al-ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ilmu ni macam binatang liar, binatang buruan yang kita nak buru. Wal kitabatu qayduhu, jadi pen kita ni, pensil kita ni mengikat. Kita ni tangkap rusa, dah dapat rusa, kena ikatlah dia, tidak nanti dia lari. Qayyid suyudaka bil hibal al-wathiqah. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau kamu dah dapat tangkap buruan, ikatlah buruan kamu dengan tali yang kuat itu. Jadi kita ni kalau boleh hadirin hadirat bawa pen, pensil. Sebab itulah Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu ni ada 4 golongan. Satu, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu orang alim. Orang alim ni maknanya ada ilmu, mengajar. Kalau tak boleh jadi orang alim, Nabi kata kun aliman au muta'alliman. Kalau tak boleh nak mengajar, ambil yang kedua, jadi orang belajar. Orang belajar ni dia mesti ada buku, dia mesti ada tu orang belajar. Kalau tak boleh, Nabi kata ataupun masuk yang ketiga, mustami'an. Mustami' ni dengar, itu pun masuk senarai juga, tapi duduk ranking 3. Kalau mustami' mendengar pun tak sempat, barangkali dia buka warung restoran waktu petang-petang ni tak sempat dia, Nabi kata masuk golongan keempat, muhibban. Muhibban ni orang yang suka majlis ilmu. Dia tak sempat datang sebab dia buka pasar malam, dia meniaga restoran, dia hantar makanan. Saya ni tak sempat nak datang Ustaz, saya suka Ustaz, jadi ni hantar video, minta rakamkan, ataupun dia beri jamuan-jamuan. Masuk golongan keempat pun okey Syekh. Ini, dan Nabi kata jangan kau masuk golongan kelima. Kelima ni yang tak guna ni. Mengajar pun tak mau, belajar pun tak mau, dengar pun tak mau. Majlis ilmu pun menyampah, mekak aja. Buat report pula lagi. Ini masuk golongan lima. Nabi kata jangan masuk golongan kelima, sudahlah. Jadi kita ni paling tidak masuk 4 golongan ni. Paling bagus jadi orang yang mengajar ni. Kalau mampu ni. Kalau tak boleh mengajar suruh masjid, tak ada tauliah, tak ada ni, mengajar anak-anak ni, mengajar kawan-kawan kita pun. Tak perlu buka kitab, tak? Sambil nasihat-nasihat, itu jadi golongan yang pertama tu. Kalau tidak, jadilah golongan kedua. Jadi tuan-tuan ni agak-agak nombor berapa ni? Kalau pensil pun tak ada, masuk yang 3, mustami'an. Dengar je lah. Yang dengar ni biar kena ingat. Sebab yang mendengar ni jangan lupa. Dia jadi macam cerita zaman dulu. Tak? Langgar bendul, lupa. Itu yang bimbang.
Jadi kalau kita tidak masuk golongan kedua, inilah Nabi kata perlu ada buku, kena adalah dipanggil pensil, pen dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, membaca doa, minta kepada Allah Ta'ala. Kita ni duduk dalam majlis ilmu ni, majlis yang dihadiri malaikat hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lalu dekat taman-taman syurga, ambillah keseronokan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, taman syurga tu apa dia?" Nabi kata, majlis zikir. Majlis ilmu ni juga dianggap sebahagian majlis zikir. Nabi kata, ini taman syurga. Jadi kita ni berjinak-jinak di taman syurga. Oleh kerana ini taman syurga, Rasulullah bersabda, ma min qaumin, mana-mana orang, mana-mana kaum duduk dalam satu majlis, sebut nama Allah, mengingat-ingatkan Allah, hafathumul malaikah, malaikat hampar sayap tempat tu. Ni tempat ni malaikat hampar sayap ni, malaikat ni hadir sama kita ni. Maka di mana malaikat hadir, doa kita didengar, diaminkan oleh malaikat, didengar. Mana dalilnya kalau malaikat hadir? Ini malaikat namanya malaikat rahmat. Dalilnya Rasulullah bersabda, kalau kamu dengar ayam berkokok, berdoalah. Kalau dengar ayam kokok, Nabi suruh kita berdoa. Sebab apa? Nabi bersabda, sebab ayam tu melihat malaikat rahmat. Sebab tu kita ni kalau tengok ayam kokok, doa, Nabi kata. Ulama-ulama mengambil faham, Nabi suruh berdoa tu bukan sebab ayam tu handsome, bukan. Tapi sebab apa tadi? Sebab malaikat tu. Di situ ulama mengambil faham, kalaulah malaikat hadir, ayam berkokok, maka Nabi suruh berdoa, menunjukkan di mana malaikat rahmat ni hadir, kita berdoa. Majlis ilmu ni malaikat hadir ke tak? Hadir. Malah Nabi bersabda, malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit. Ni majlis ilmu ni. Maka itu antara adab kita dalam majlis ilmu ni berdoa. Antara doa-doanya tadilah yang kita bacakan, minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta padamu, ya Allah, berilah pada kami ni ilmu yang bermanfaat. Jangan minta ilmu saja, kita nak ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu ni ada dua, ingat. Ilmu ada dua. Ada ilmu yang tak ada manfaat. Apa dia ilmu tapi tak ada faedah? Tak ada faedah. Tak belajar pun tak apa. Apa umpamanya? Umpamanya main game. Apa faedah main game? Belajar beria-ria sangat. Buat apa tu? Belajar main game. Belajar main game. Apa faedah? Tak ada faedah pun. Tak. Apa lagi ilmu yang tak ada faedah? Banyak ilmu hitam. Belajar ilmu sihir, belajar ilmu-ilmu yang tidak ada faedah. Apa faedah hari akhirat? Tak ada faedah. Itu kita minta jangan. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta jauhkanlah aku daripada ilmu yang tak ada manfaat. Hari ini banyak orang belajar ilmu tapi tak ada manfaat. Sepatutnya kita ni makin belajar, makin dekat dengan Allah. Semakin belajar, semakin cintakan Allah. Semakin belajar, semakin merasakan hebatnya Allah. Tapi hari ni orang makin belajar, rasa dia dengan Allah, hebat dia lagi. Tuhan tu siapa? Ini namanya ilmu tak ada manfaat, dipanggil. Makin belajar ilmu, patutnya makin tunduk dengan Allah. Tapi setengah orang makin belajar, semakin sombong dengan Allah. Dia kata Allah Ta'ala bukan tahu ini zaman moden. Allah Ta'ala tak tahu apa, dia kata. Oh, dahsyat golongan-golongan ni dah. Ini yang kita minta. Batu dalam majlis ilmu ni,
kita berdoa, ya Allah, kurniakan kepada kami ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. 3 ni Nabi memang suruh kita baca hari-hari kalau boleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Yang kedua, wa rizqan wasi'a. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan pada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima. Minta pada ini terutamanya dalam majlis ilmu. Ini adab kita bila hadir majlis taklim, majlis ilmu ni, minta doa supaya Allah Ta'ala kurniakan. Saya sebut ni tuan-tuan sebab hari ni banyak orang kita yang mempersoalkan. Dia kata, mana dalil kita ni kalau hadir majlis ilmu baca doa ni? Kan penceramah kan, ustaz-ustaz kan berdoa. Dia persoalan, tak mana dalil? Kita jawab tadi, dalilnya Nabi sebut bila dengar ayam berkokok berdoa. Sebab ayam melihat malaikat. Jadi ulama-ulama ambil faham Nabi suruh berdoa tu sebab malaikat hadir di tempat ayam kokok tu. Malaikat hadir. Jadi Nabi suruh berdoa. Kalau begitu kita faham, kalau malaikat hadir di majlis ilmu, mengapa kita tak berdoa kan? Sama juga bila kita ziarah orang sakit. Tempat orang sakit ni malaikat hadir. Dalilnya Nabi sebut, idza hadartumul marid, kalau kamu ziarah orang sakit, cakap yang baik-baik, kerana malaikat mengaminkan apa kamu sebut tu. Itu adab kita kalau ziarah orang sakit ya. Jadi kalau bab akan datang ni pula kita bincang pula adab ziarah orang sakit pula apa ni. Banyak juga orang kita ziarah orang sakit tengok rasa tak lama ni, malaikat pun amin betul, mati lepas tu. Mustajab pula doa dia. Adab je. Ini ziarah orang sakit, tak ada harapan lah. Tak boleh tuan-tuan. Nabi kata kalau kamu ziarah orang sakit, cakap yang baik-baik. Nabi sebut kalau kamu ziarah orang sakit dan orang mati. Orang mati pun kita sebut yang baik-baik. Orang dah mati, jangan kita pergi ziarah dia. Oh, dia ni dulu jahat. Memang neraka tempat dia ni. Dia ni dulu kaki perempuan, kaki judi, kaki botol, sampai tempat pakcik tak baik cakap begitu. Malaikat mengaminkan. Memang betul tak buat macam mana, dia kata. Mana pakcik tahu dia kaki judi? Tahu lah. Mana tahu? Main sekali dulu. Kawan lama dia. Main sekali, tahu lah. Dia pun sama, malaikat akan mengaminkan tu. Malaikat amin tu. Saya rasa dia ni neraka, dia ni, jangan. Batulah kita hadir tempat orang mati, kita doakan, ya Allah ampunkanlah dia. Itu adab kita. Itu doa ni. Sebab itulah tempat orang sakit malaikat hadir, tempat orang mati malaikat hadir. Apalagi tempat kita berhimpun baca Quran, malaikat hadir. Kita berzikir la ilaha illallah, malaikat hadir. Itulah jawapan kita bila ada orang tanya lepas mayang kita berzikir, kita berdoa, mana dalil? Dalilnya kita berzikir, malaikat hadir. Bila malaikat hadir, ambillah peluang berdoa. Malaikat akan amin. Maka itu kita buat kenduri di rumah-rumah. Kan Nabi dah sebut, tidak berhimpun suatu kaum membacakan ayat-ayat Allah dan menyebut nama Allah, melainkan malaikat hafathumul malaikah, malaikat akan turun di situ menghamparkan sayap-sayap tu. Itu yang kita buat kenduri tu, baca Quran, zikir di rumah kita, kenduri tu kan. Malaikat hadir di rumah kita. Kita pendoa tu. Cuma dia orang tanya pula lagi, kenapa waktu hadir di rumah kenduri tu baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kita jawab, kan kalau baca surah Baqarah sampai habis, awak balik. Ya tak ya juga. Dah baca surah Baqarah sampai nak datang 286 ayat. 286 ayat, 2 juzuk setengah lebih lah. Akad balik apa kenduri. Baca apa? Surah Baqarah. Aku tak datang lah. Kenduri baca apa? Qul Allah boleh. Qul Allah boleh je. Itu yang kita pilih surah-surah tu.
Moga-moga malaikat hadir. Itu adab kita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian antara adab-adab kita dalam majlis ialah menghormati pemimpin majlis. Orang yang mengadakan majlis itu kita hormat dia. Dan antaranya lagi ialah tidak berbual-bual, bercakap-cakap ketika majlis dijalankan. Itu adab. Kerana menghormati tuan majlis, menghormati orang yang menyampaikan ilmu, itu adab kita supaya berkat. Akhir sekali, banyak lagi lah. Akhir dah, cukup dah, masa pun dah habis. Antaranya ialah bertanya soalan tetapi tidak menanyakan masalah untuk tujuan mengujinya. Boleh tanya soalan, tapi biarlah dengan niat yang betul. Sebab kadang-kadang ada orang menanya ni bukan dia tak tahu, dia nak test penceramah tu. Itu adab kena ada. Sebab itulah kami dalam program Tanya Ustaz, kita orang belajar soalan ni dia ada 5 macam tau. Kita boleh trace ni soalan bentuk apa ni. Sebab orang menanya ni ada 5 macam. Satu, orang bertanya memang dia tak tahu, dia nak tahu. Dia tak tahu. Macam orang anak-anak tanya, Abah, kenapa Abah lelaki? Budak-budak dia tak tahu kan. Jenuh kita nak menerangkan kenapa Abah lelaki, mak perempuan. Sebab dia tak tahu dia budak. Tapi kalau abang dia yang sekolah menengah tanya macam tu, memang nak kena jentik telinga. Ni yang kecil-kecil ni tanya macam-macam, Tuhan kat mana, macam-macam dia tanya tu. Itu memang orang tak tahu. Jenis kedua, ada orang bertanya, dia tahu tapi dia tanya supaya ustaz jawab, orang lain dapat tahu jawapan dia. Ini pernah dibuat oleh Jibril. Jibril datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril duduk depan Nabi, meletakkan lututnya dekat lutut Nabi. Lalu Jibril tanya, wahai Muhammad, beritahu saya apa itu Islam. Nabi pun jawab. Bila Nabi jawab, kata Jibril, sadaqta, betul engkau. Kata Sayyidina Umar, kami heran, dia tanya, dia kata betul. Rupanya Jibril tanya tu supaya Rasulullah jawab, supaya orang lain dapat tahu jawapan. Jibril tanya lagi, apa itu iman? Nabi pun jawab, kata Jibril, benar engkau, sadaqta, betul. Tanya apa itu ihsan? Nabi jawab, kata Jibril, betul. Itu namanya orang bertanya bukan dia tak tahu. Ni pun dalam majlis ada juga tanya soalan, dia minta ustaz jawab. Sebab dia kata, saya cakap dah ustaz, dia orang tak terima, dia nak ustaz yang cakap. Jawapan sama je. Tak apa, sebab tu tanyalah. Kalau tuan-tuan bertanya tu, tak apa. Yang kedua. Yang ketiga, ada orang bertanya ni, bukan dia tak tahu, bukan nak seorang tahu. Dia tanya tu, dia dipanggil minta kita berfikir. Bertanya supaya orang lain berfikir. Ini disebut dalam Quran. Allah tanya kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, kamu tak tengok ke tubuh badan kamu? Allah suruh tengok badan kita ni, siapa yang buat. Allah suruh kita fikir. Allah tanya. Allah tanya. Allah tanya dalam Quran macam-macam. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tak melihat unta yang Allah jadikan? Allah tanya. Apa tujuan Allah tanya? Supaya orang fikir. Itu yang cikgu-cikgu tanya, abah tanya, Mat, 2 campur 2 apa Mat? 2 darab 5, 2 darab 7. Takkan anak jawab, takkan itu pun abah tak tahu. Sepak pun kau tahu. Abah tanya supaya dia fikir. Itulah cikgu-cikgu tanya. Tu sebab ada peperiksaan di sekolah. Kita kan tanya soalan kan, boleh tak kita jawab?
takkan ini pun cikgu tak tahu. Cikgu tanya kita buat apa? Kita orang pernah buat dulu. Tapi masa kita orang buat tu, ngaji sekolah Arab di Syria. Di Syria ni kita semua bahasa Arab. Jadi bila Tok Leh nak jawab itu, kami akan jawab, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan ilmu melainkan hanya sedikit saja. Itulah jawapan gitu kan. Lepas tu berbuallah hadis Nabi. Apa dia? Wallahu a'lam nisful ilmu. Nabi sebut wallahu a'lam sebahagian daripada ilmu. Jadi kita menjawab wallahu a'lam, jawapan kita. Wallahu a'lam. Tok Leh nak jawab. Itu memanglah gagal cemerlang dipanggil. Gagal cemerlang saya. Itu bentuk 3. Yang 3 supaya fikir. Yang keempat, orang bertanya ni, selain dia suruh fikir, orang bertanya, dia nak menguji orang tu faham ke tak faham. Itu sebab bertanya. Ni biasa kan cikgu tanya kan, apa tadi? Dia pun jawab. Jadi cikgu tahu. Yang tadi supaya fikir, tu tanya soalan tu supaya fikir. Yang ni tanya supaya kita nak menilai dia faham ke dia tak faham. Tu sebab sekolah buat periksa nak menilai orang faham ke tak faham. Ni yang kelima ni yang paling bahaya. Orang menyoal bukan dia tak tahu, bukan nak seorang tahu, bukan suruh fikir. Dia bertanya, dia nak menjatuhkan orang yang ditanya. Ni nombor 5 ni. Soalan ni pernah berlaku ni. Batul rancangan tanyalah ustaz. Dulu kita buat live, kemudian tak boleh buat live. Bahaya. Sebab bila live ni soalan dia power. Satu hari tu ditanya satu soalan. Ni live tanya soalan. Dia kata, ustaz, kalau ustaz hebat, saya nak tanya soalan. Soalannya ialah, kalau kami ke bulan, di mana kiblat kami nak menghadap? Soalan dia power tak power. Kalau saya pergi bulan, mana kiblat saya nak menjawab? Saya nak menghadap. Tuan-tuan dahsyat tak dahsyat? Tetapi dalam ilmu psikologi, kita belajar ilmu psikologi, soalan yang payah-payah ni, kaedah menjawabnya ialah soalan ditanya dengan soalan. Tu je kaedah. Macam anak tuan-tuan tanya, Abah, kalau Abah hebat, nak uji Abah, kalau Abah hebat, kenapa Abah lelaki, mak perempuan? Tuan-tuan memang tak jumpa jawapannya. Soalan tanya dengan soalan. Mamat tanya Abah apa tadi soalan? Macam mana nak tahu Abah lelaki, mak perempuan? Mamat dah mandi ke belum? Tu soalan ditanya dengan soalan. Mamat dah mandi ke belum? Belum. Pergi mandi dulu. Dia pergi mandi, kita start motor pergi masjid. Selesai masalah. Itu soalan, dijawab dengan soalan nama dia. Dia pergi mandi kah? Kita pun start motor. Dia start motor, lari lah. Lama kat balik, dia pun lupa belikan dia kedis es krim tu, senyap habis lah. Tu taktik dia. Jadi kawan saya kena soalan tu. Kalau ustaz hebat, kalau saya ke bulan, mana kiblat? Soalan ditanya dengan soalan. Soalannya, bila awak nak ke bulan? Tu je soalan dia. Dia jawab apa? Dia kata, lambat lagi lah ustaz. Oleh kerana lambat lagi, besok dekat-dekat saya jawab. Confirm dia tak pergi. Tu je. Tu namanya orang nak menjatuhkan orang tu. Memang dia boleh tanya soalan mana nak pergi nak bulan. Dahsyat je. Ya. Mana nak menghadap kalau saya ke bulan? Kita tahu yang pergi bulan Dr. Muzaffar, Dr. Faiz dah bagi kita. Kenapa ustaz tu jawab sekarang? Kalau saya jawab sekarang, nanti awak lupa cakap dia. Nanti dah nak pergi, saya tolong jawabkan. Confirm dia tak pergi. Jadi itulah dipanggil kaedah. Jadi adab kita dalam untuk ilmu, jangan buat begitu. Kurang adab, kurang adab tu. Nak menjatuhkan orang, jangan. Baik, akhir sekali, adab kita majlis ilmu ni ialah kita sebelum menutup majlis ilmu, tutuplah dengan satu doa dipanggil tasbih kafarah. Tutup dengan satu doa yang dinamakan tasbih kafarah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sepotong hadis kelebihan tasbih kafarah ni. Tasbih kafarah ni bila kita habis majlis disunatkan kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baca tasbih itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, siapa yang duduk dalam satu majlis, kemudian dalam majlis tu macam kita tadi ada gelak, ada cerita-cerita sembang, maka bila kita baca doa ini sebelum kita berdiri, Allah akan sempurnakan majlis kita yang ada compang-camping itu. Jadi disempurnakan dengan tasbih kafarah. Tonton tengok ni, dinding ni. Dinding ni kan tak rata ni. Tak rata kan? Macam mana kita nak bagi nampak dia cantik sebelum kita cat? Jawapannya kita kena fill up dulu. Cari filler tu kan. Apa dipanggil? Saya tak pandai cakap Melayu dah sekarang lah. Kapuh tu lah kan. Nak tutup lubang-lubang ni kan. Bagi nampak kikis dulu. Kalau ada scrap, kita scrap dulu. Ya, gelembung-gelembung. Kemudian yang mana lubang-lubang boboh dia punya filler, fill up itu. Dah licin, barulah kita cat kan. Macam itulah majlis kita. Dalam majlis kita ni ada gelak tawa, ada sembang kari, ada macam-macam cerita. Yang tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan. Lain macam tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya, tengok jam pula. Jadi nak sempurnakan majlis kita yang compang-camping ni, tutuplah majlis kita dengan tasbih kafarah. Jadi amalkan sebelum kita selesai majlis, sama ada penceramah tu sebut ke tak sebut, kita disunatkan baca doa ini. Tasbihnya tuan-tuan ingat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Nabi sebut sebelum kita bangun, kita baca doa itu, majlis yang tadi compang-camping akan nampak sempurna. Itu adab kita bila mengakhiri majlis. Jadi kerana dah sampai doa tu, maknanya cukup dah setakat itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya pun mohon maaf lah kalau tidak sempurna. Cuma saya nak menekankan dalam bab adab ini memang penting. Kerana dalam banyak-banyak ilmu yang kita belajar, saya ingat tuan-tuan, ilmu tauhid belajar, ilmu fiqh belajar, ilmu akhlak ini yang kadang-kala kita tengok orang sudah mula tinggal. Sebab itulah makan pun ada akhlaknya, minum ada akhlak, dengan ibu ayah pun ada akhlak, dengan guru pun. Dulu kita kalau cikgu datang tu semua senyap. Hari ni budak cikgu datang, tak ada hormat dah. Dulu kita kalau cikgu tu kat luar, nampak cikgu risau okok ni, cikgu datang balik okok. Sekarang ni kat dalam dia cikgu, kat luar dia cikgu okok tu. Oh, dia offer cikgu okok pula. Dia kata engkau cikgu kat engkau je, engkau cikgu kat dalam ni tahu. Kat luar engkau bukan cikgu. Tak ada hormat ya. Itu kerana akhlak tu. Akhlak. Jadi kita tekankan balik isu akhlak ini supaya Allah rahmati kita semua. Begitulah dalam bab-bab ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bersama saya ni sebenarnya ada sebuah kitab ni yang saya beli. Memang menarik. Ada 50 adab dalam 50 keadaan. Dengan 100 doa dalam 100 keadaan, yang dikarang oleh Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain Sumaid Ba'lawi, seorang ulama di Yaman ini. Semoga Allah rahmati beliau dalam ilmu yang disampaikan ini. Sekadar itulah, bismillahirrahmanirrahim, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wazidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang Kau ajarkan kepada kami,
dan ajarilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.